Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati, pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa karya, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Allahyarham Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan beserta bersama dengan orang yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara sifat yang akan berlaku kepada orang yang beriman ialah pasti diuji. Itu di antara syarat bila kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan hanya apabila mengucapkan kalimah aku beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Maknanya setiap daripada kita ni tuan-tuan pasti akan diuji. Dan ujian yang sampai kepada kita pula adalah ujian yang boleh dan mampu kita menanganinya. Jadi jangan tuan-tuan rasa bahawa ujian yang sampai ni berat, ujian yang datang pada kita ni tak mampu kita nak menanggung dia, tidak. Sebab Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan kita dengan sesuatu perkara yang kita tak mampu menanggung dia. Jadi jangan kita anggap bila masalah datang pada kita tu kita rasa berat sungguh. Seberat-berat mana pun masalah kita, ada penyelesaian dia. Dia berbeza dengan masalah di dalam kubur. Masalah dalam kubur tak ada siapa boleh bantu. Penyelesaian tak ada. Masalah dalam dunia ni penyelesaian ni banyak. Sakit ada ubat. Masalah ada solution dia. Gaduh laki suami, isteri, ada penyelesaian dia, datang cerai dan sebagainya. Tetapi kalau dah mati, nak selesai macam mana? Tak terselesai masalah kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, bila datang ujian kepada kita, itu tandanya Allah sayang pada kita. Allah suruh kita balik kepada dia. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita balik pada Allah. Sesungguhnya daripada Allah kami datang, pada Allah kita kembali. Maknanya bila datang ujian tu dia suruh kita balik pada Allah. Balik kepada Allah tu maksudnya apa? Taubat. Balik kepada Allah tu apa? Tinggalkan perkara maksiat. Balik kepada Allah tu apa? Gunakan penyelesaian yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan penyelesaian yang lain daripada jalan Allah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Bila ada masalah saja rujuk kepada Allah dan rujuk kepada Rasul. Itu makna balik kepada Allah. Selesailah masalah. Selagi mana kita tak balik kepada Allah Taala, masalah akan bertimpa-timpa. Yang seterusnya tuan-tuan, bila kita ditimpa dengan ujian, bila kita hadapi ujian itu dengan sabar, tenang, redha, kesimpulan dia sangat manis.
kesimpulan yang kita dapat, keputusan yang kita dapat bila kita mengharungi ujian itu dengan keimanan, sangat menakjubkan. Inilah yang berlaku dalam sejarah. Bagaimana manusia-manusia dahulu diuji. Malah rasul-rasul juga diuji. Dan mereka sabar dengan ujian. Apa yang mereka dapat? Kemanisan. Ada yang dipanggil sebagai syahid, yang dipanggil sebagai syuhada. Berjuang siang malam, akhirnya mati syahid. Apa balasan pada orang mati syahid? Kita tengok kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diuji ratusan tahun, ditolak oleh umat dia. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Nuh satu ujian yang berat. Buat kapal. Buat kapal seorang-seorang tu di atas bukit. Tuan-tuan, kalau buat masjid ni seorang-seorang tak terbuat. Ni buat kapal atas bukit. Berat ujian dia. Tapi Nabi Nuh menerima ujian ini dengan penuh keimanan. Akhirnya apa yang dapat kepada Nabi Nuh alaihissalam? Satu-satunya yang terselamat dalam kapalnya, yang berhasil menjadikan manusia yang beriman kepada Allah. Cuba tengok Nabi Ibrahim, ujian dia berat. Kahwin tak ada anak, sampai tua tak ada anak. Bila dah dapat anak, Allah Ta'ala perintah pada Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim terima, Nabi Ismail terima, Siti Hajar terima. Dan akibat mereka reda terima ujian Allah, mereka lulus. Dan manfaat daripada lulusnya ujian Nabi Ibrahim, manfaatnya sampai kepada kita. Tiap-tiap kali kita buat korban, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita sebanyak mana bulu binatang korban. Kalau Nabi Ibrahim tak laksanakan ibadah korban tu, macam mana dengan kita, tuan-tuan? Setahun sekali kita buat korban, kambing ke, lembu ke, kerbau ke, berapa banyak bulu binatang. Begitulah Allah hapuskan dosa kita. Dan sebelum darah mereka, darah binatang tu tumpah di atas tanah, Allah dah hapuskan dosa-dosa orang yang berkorban. Ini akibat daripada pengorbanan dia. Kemuncak dia apa? Sampai datang haji pada kita. Diambil daripada semua yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar tadi. Begitulah pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dia, isteri baginda. Bila Allah Ta'ala ni tengok Nabi Muhammad ni nak dilantik, nak dipilih menjadi Rasul, Allah bimbing dia naik di atas Gua Hira. Kenapa? Kerana jiwa Rasulullah ni jiwa orang bersih. Mata bersih, hati bersih, semua bersih. Dia tak boleh nak tengok orang tawaf di sekeliling Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Tak boleh nak tengok orang bertawaf dengan bersiul. Sambil bersiul, sambil bertepuk tangan, sambil bertelanjang. Maka pada masa itu Rasulullah ni datang satu perasaan, nama dia tahannuth, nak bersunyi-sunyian. Aku tak mau tengok benda-benda ni karut, tapi aku rindu pada Kaabah. Naik atas Gua Hira. Dari Gua Hira nampak Kaabah di bawah. Cakap pada Khadijah. Khadijah kata, abang naiklah, jaga anak baik. Khadijah korban, anak berkorban. Nabi Muhammad berkorban nak bersihkan iman dia, hati dia. Akhirnya kemuncak daripada kesabaran mereka, apa yang Rasulullah dapat, apa yang kita dapat? Yang kita dapat ialah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang sangat mulia dalam bulan Ramadan, dalam Gua Hira. Inilah nama dia pengorbanan akibat daripada ujian. Tapi setengah orang dia tak faham makna iman dan makna pengorbanan. Sebab tu hari ini ada orang yang mempertikaikan Rasulullah. Kenapa Rasulullah tinggalkan anak-anak Rasulullah pada Khadijah, lalu duduk seorang-seorang dalam gua? Adakah ini contoh suami terbaik? Adakah Nabi Muhammad ni contoh suami terbaik?
Duk tinggal anak, tinggal isteri, duduk dalam gua ni. Apa terbaik ni? Dia tulis pula dalam Facebook dia. Suami-suami ni jangan duk jadi Nabi Muhammad sebagai contoh. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Dia tak faham makna iman, dia tak faham makna yang dikatakan pengorbanan. Tanpa ada iman, manusia takkan ada pengorbanan. Dan tanpa ada pengorbanan, takkan memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ini makna pengorbanan. Berapa banyak tuan-tuan manusia yang berkorban dan akhirnya berjaya akibat pengorbanan walaupun dia tertewas. Orang yang berjuang mempertahankan Islam, menyebarkan Islam, berkorban nyawa, tinggal harta, tinggal isteri, tinggal anak-anak, akhirnya terbunuh. Kerana pengorbanan mereka inilah Islam berkembang. Ada kita nak cakap suami yang berjihad itu adalah suami yang jahat. Berapa banyak pendakwah-pendakwah yang meninggalkan keluarga, isterinya berkorban menjaga keluarga kerana suaminya berdakwah. Akibat daripada dakwah yang ditinggalkan rumah mereka, tetapi mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Hari ini tuan-tuan, pahaman liberal dia sampai pada satu tahap. Nabi Muhammad pun dikatanya jangan diikut. Allahu Akbar. Ni pengorbanan. Kalaulah isteri Nabi itu Khadijah tu jealous, kontrol Rasulullah, rumah dah ada yang kata duduk dalam bukit tu pasal apa? Rumah duk molek-molek, rumah duk elok-elok, ada yang duk dalam gua tu pasal apa? Turun mai. Kalaulah Khadijah perangai macam itu tuan-tuan, Quran pun tak dapat, kita pun tak ada Quran. Kerana pengorbanan dia lah, keimanan dia lah, keimanan Rasulullah lah, hari ni kita dapat Quran. Sebab itu bila datang Ramadan ni tuan-tuan, ingatan kita ialah pada Khadijah, ingatan kita ialah pada keluarga Rasulullah. Kerana pengorbanan daripada iman mereka ini tuan-tuan, hari ini kita mendapat nikmat dan rahmat yang terbesar yang dipanggil sebagai Al-Quranul Karim, yang diwariskan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini nama dia iman. Di mana tempat nak dapat iman ni? Dia mesti ada satu ujian, ujian keimanan. Tuan-tuan, yang pertama. Yang kedua, kita bercakap tentang soal keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni banyak dosa tuan-tuan. Sebab tu kita diajar berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ni banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami buat zalim banyak ya Allah. Tuan-tuan tahu tak? Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Orang yang buat zalim dalam dunia ni, gelap dia di hari kiamat. Bangun dia dalam keadaan buta. Buta di dunia tak apa, dia ada combi. Tu Kasim Selamat dia sanggup ambil gerpu cocok. Sebab dia tahulah combi dengan mak combi boleh belah dia. Tapi kalau buta di hari kiamat, combi mana nak main? Com pun tak ada, combi pun tak ada. Buta dalam dunia, kita boleh baca Quran, nama dia Braille. Buta di hari kiamat, nak baca apa? Buta di hari dalam dunia ni tuan-tuan, stick yang untuk orang buta sekarang dah ada sensor tu. Dia boleh tahu mana dia lubang, mana dia longkang, mana dia pokok, mana dia orang depan dia. Dia ada sensor dah sekarang ni. Bukan kereta je ada sensor, stick, tongkat dia pun ada sensor. Ni buta dalam dunia ni. Buta dalam dunia ni tuan-tuan, dia boleh jadi kaya dengan menyanyi. Nama dia Stevie Wonder. I just call to say I love you. Buta tu, kaya dia. Tapi buta di hari kiamat, jangan duk bayang dengan Stevie Wonder tu, bukan. Jangan duk faham dengan buta ni kita boleh jadi lecturer. Buta di hari kiamat nak pergi ke mana tuan-tuan? Tongkat tak ada, orang nak pimpin tak ada, orang nak tolong tak ada. Kenapa yang kamu bangun dalam keadaan buta?
sebab melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka Allah Ta'ala ni dia bagi kepada kita saat dan tempoh untuk kita bertaubat. Sebab itu setiap perkataan Ghafur, Allah akan sebut perkataan Rahim. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Selepas pengampun, Allah Ta'ala sebut Rahim. Allah Maha Penyayang. Selepas Ghafur, Allah sebut Rahim. Allah sebut perkataan yang cantik. Pengampun, penyayang. Sebab tuan-tuan, kita hari ini banyak memaafkan orang, tapi belum tentu penyayang. Belum tentu penyayang. Hari raya kita maaf. Hari raya sambung minta maaf. Salam. Tapi dalam hati upah ramai yang tak puas hati. Salam, tapi tak puas hati. Mak tu, makcik tu jatuh tangga, biar api pada muka. Dia kata kat mak kemarin. Padahal lepas mayang tarawih duk salam. Tapi bila jatuh kawan tu, pada muka. Mana rahimnya? Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila orang tu minta ampun, Allah rahim pada dia pula. Allah sayang pada dia pula. Sebab itu Allah Ta'ala kata cepat minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat minta ampun. Masa tak menunggu kita. Mati itu pasti. Mati itu makin dekat. Dan mati itu mustahil makin jauh. Tuan-tuan ingat perkataan ini. Mati makin dekat, mustahil makin jauh. Lepas seorang mati, maka kata Allah, cepat-cepatlah bertaubat. Dan ruang nak minta taubat itu terlalu luas. Cara nak minta ampun tu luas. Ada cara nak minta keampunan kepada Allah, bersedekah. Ada cara nak minta ampun kepada Allah, berbuat kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Orang yang berbuat kebaikan, dia menghapuskan kejahatan yang dia buat. Nak menghapuskan dosa dengan bertaubat, beristighfar, berzikir. Dengan cara nak menghapuskan dosa ialah berbuat baik kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Ini semua jalan tuan-tuan untuk menghapuskan dosa. Termasuklah menghapuskan dosa ni tuan-tuan, berjemaah menghidupkan masjid. Tuan-tuan datang menghidupkan, mengimarahkan masjid ni, Allah hapuskan dosa, naikkan darjat, dan dia berikan pahala kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiganya, amal saleh. Orang yang beramal saleh. Allah sebut dalam Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan bagi tahulah berita yang menyeronokkan kepada orang beriman dan kepada orang yang beramal saleh, kami telah sediakan syurga untuk mereka. Dalam suratul Asr, Allah Ta'ala sebut wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Semua manusia ni rugi, kata Allah. Yang itu rugi, yang ini rugi, yang itu rugi, yang itu rugi. Yang untung siapa? Yang untung cuma 4. Beriman, beramal soleh, yang bercakap pada kebenaran, dan yang bercakap pada kesabaran. Tuan-tuan, kita ambil yang kedua, beramal soleh. Dan beramal soleh ini tuan-tuan, Allah Ta'ala buka kepada kita. Carilah jalan macam mana nak dapat pahala yang begitu besar, yang begitu banyak. Ada amalan soleh yang dipanggil siam, puasa. Ada amalan saleh yang dipanggil salat. Ada amalan saleh yang dipanggil salawat. Ada yang amalan saleh dipanggil sebagai sabar. Ada amalan saleh tuan-tuan yang dipanggil sedekah. Tuan-tuan cuba tengok, ada 5 sat. Siam, sabar, sedekah, ni salawat, salat. Ambil 5 sat. Yang pertama puasa, siam, sat yang pertama.
Cari. Yang kedua kita sebut salat. Yang ketiga kita sebut sebagai sedekah. Yang keempat kita sebut sebagai salawat. Yang kelima kita sebut sebagai sabar. Ni amal soleh yang paling senang nak dibuat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan soleh yang banyak pahalanya tapi mudah dibuat? Rasulullah jawab ialah diam. Paling senang, pahala besar. Diam daripada bercakap benda haram. Diam daripada bercakap benda yang maksiat. Senang je, diam je. Allahu Akbar. Tetapi Rasulullah sebut kepada kita, ada 3 golongan yang paling jauh daripada Rasulullah, paling jauh daripada Nabi, jauh daripada syurga. Siapa kata Rasulullah? As-sarsarun, orang yang banyak cakap. Dan bila dia bercakap, dia saja yang betul, orang lain semua tak betul. Nama dia as-sarsarun. Yang kedua, wal mutafaihiqun, orang yang cakap besar. Yang ketiganya, mutasyaddiqun, orang yang bila bercakap tuan-tuan jatuh kepada orang yang sombong. 3 golongan ni kata Rasulullah yang paling jauh daripada Rasulullah di hari kiamat. Kalau dah jauh daripada Nabi tuan-tuan, jauh daripada rahmat. Bila jauh daripada rahmat, maknanya jauh daripada syurga. Yang keempat, nama dia taqwa. Nama dia taqwa. Apa dia makna taqwa? Rindu pada Allah. Lagi sayang pada Allah. Lagi cinta pada Allah. Lagi mengharap pada Allah. Lagi taat pada Allah. Lagi takut kepada Allah. Lagi menjauhi segala larangan yang Allah larang. Maka 8 ini dipanggil sebagai takwa. Dan orang yang bertakwa inilah tuan-tuan yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Ada ulama pula cakap, ada orang tanya pula, kalau tanpa hisab, macam mana ustaz dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut, falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin, dan akan ditanya kepada rasul-rasul, adakah mereka menyampaikan dakwah mereka, dan umat mereka juga akan ditanya. Jadi macam mana cerita ustaz? Nabi dan Rasul pun ditanya, kenapa orang masuk syurga tanpa hisab? Maka ulama-ulama menjawab, yang dimaksudkan orang yang bertakwa masuk syurga tanpa hisab, dimaksudkan dengan ialah hisaban yasira, hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Cok pasport kena cok juga, cok jalan. Tu nama dia hisaban yasira. Macam kita cok pasport di immigration tu lah. Ada orang yang letak pasport, dia tekan, dia ambil kamera, dia pun cok, dia bagi kita jalan. Alhamdulillah, lepas aku. Lepas itu dipanggil apa? Hisaban yasira. Ada orang yang dicop, tekan, ambil kamera, tekan lagi, ambil kamera lagi. Lalat dia panggil bos dia, ni tak lepas. Bos dia kata ikut dia, pergi masuk bilik tahanan. Bila dia tunjuk saja, pergi bilik sana, sudah lambat pula lah. Saya di Mesir hari tu tuan-tuan, turun satu kapal terbang, tinggal saya 2 orang, hak lain semua habis lah, tinggal saya tak habis. Punya lama lah, apalah Tuan Arab ni buat kat aku ni. Saya tanya, apa masalah hang? Dia kata nama saya termasuk dalam senarai pengganas. Kalau hutang pengganas. Apa jenis hang ni? Nama dekat nak serupa lah. Iran mana tak tahu tuan. Libuh nama saya. Dekat tinggal 2 orang kami. Sunyi sepi dah airport. Daripada beratus orang turun ke terbang, tinggal berdua. Oh, itu nama dia hisab yang menyusahkan. Hisab yang menyusahkan. Saya pergi Australia 1 jam tuan. Duk tak kena, dia suruh masuk dalam bilik.
Apa pula dia buat ni? Bilik tu dia pusing saya, tuan-tuan. Dia pusing mesin tu. Saya duduk tegak, dia pusing. Apa pula masalah ni? Keluar-keluar penin. Dia tanya kat saya, ni menatang apa? Dia tunjuk badan saya, ni menatang apa dalam badan? Mana? Saya kata tu jantung saya. Jantung saya ada besi, yang faham tak? Takkan saya nak tunjuk kot. Ni nama dia stent, angiogram. Ada 3 stent besi sini. Hancik lagu mana pun mesti menyala hanya besi. Tak apa. Cilaku betul ni. Sejam tuan. Itu baru setakat immigration Australia, immigration Mesir, immigration Arab. Bayangkan tuan-tuan, immigration di hari kiamat. Jadi kita tak mau macam tu. Kita tak mau. Kita nak besok Allah tanya terus. Hisaban yasira, masuk syurga. Dan cara nak masuk syurga dengan hisab yang mudah tu, nama dia ialah orang-orang yang bertakwa. Ada 4 benda ni saya sebut. Pertama, iman. Kedua, istighfar, keampunan. Ketiga, amal soleh. Keempat, takwa. Empat benda ni tuan-tuan ada di mana? Empat perkara ini ada dalam bulan Ramadan. Sebab tu tajuk malam ni Ramadan, bukan bulan biasa-biasa, tuan-tuan. Bulan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan mukadimah tadi nampak. Mukadimah setengah jam, isi 4 jam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak dapat iman di sini bulan Ramadan. Allah test berapa banyak ujian yang sampai dalam bulan Ramadan. Sebab itu Allah guna perkataan amanu dalam perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa. Jelas daripada ayat tu tuan-tuan, kalau iman tak cukup, bulan Ramadan ni dia menyampah. Kalau iman tak kuat, dia duduk kedai, dia tengok ada survey dah besok. Kedai ni buka, kedai ni buka tengah hari, kedai ni buka siang. Dia bukan duduk survey, dia duduk survey apa? Nasi kandar tu buka, hari pertama dia tutup. Tahun lepas-lepas ni dia buka. Hantar mana? Aku duduk beli, aku tahu. Sudah tuan-tuan. Duduk survey dah. Tang mana nak makan, tang mana nak cilok. Saya dulu meniaga tahun 2002, 2001, 2003 saya duduk meniaga. Sebelah kedai nasi kandar. Hari pertama dia tutup, hari kedua saya duduk depan. Tengah hari pukul 11 mai orang naik motor pakai helmet. Berhenti depan kedai dia. Buat pis. Oh bagus. Rupanya bukan pis, 2 bungkus. Lah, ingat pis yo. Sekali lagi mai dia pusing lagi sekali plastik hitam. Sebiji dalam cerita 16 puasa, 17 puasa Mamat Khalid. Yang seronoknya depa ni pula tuan-tuan, ada kimia antara hak tukang beli dengan hak tukang jual. Ada kimia. Ada perasaan chemistry, tuan-tuan. Kimia lah bahasa kita. Fahamlah. Teh air berapa, nasi bungkus berapa. Allahu Akbar tuan-tuan. Orang yang beriman, bila datang Ramadan macam sekarang ni, berdebar-debar. Ni. Berdebar sebab apa? Takut tak sempat Ramadan. Doa ni, ya Allah, panjanglah umur ya Allah. Orang beriman bila datang Ramadan wajah berseri. Orang tak beriman wajah kelat. Sekarang ni yang wajah berseri ni tuan-tuan siapa? Peniaga pasal Ramadan. Duk berseri dah, duk kira bajet dah, modal berapa, untung berapa, duk kira bajet untung dah. Orang yang beriman kepada Allah bila datang bulan Ramadan, dia siap siaga dah. Masjid dah siap, keluarga dah siap, tubuh badan dah siap. Sebab aku nak masuk dalam satu bulan yang nak menaikkan iman. Sebab Nabi sebut man shoma ramadanan imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, bulan ni lah cabaran iman paling kuat. Makanan banyak tapi tak boleh makan. Bulan inilah cabaran kuat, belanja banyak nak sedekah lagi. Pergi masjid minta sedekah. Tiap-tiap minggu Jumaat, setiap usaha duk umum, kita nak membantu anak-anak yatim. Jadi pada siapa yang nak derma pada anak yatim di qaryah kita ni, bolehlah derma. Sebab kita nak serahkan duit derma ni sebelum raya dekat depa. Asal pi masjid minta derma, asal derma pi masjid. Yang nak beli baju raya, nak beli songkok, nak balik kampung, minyak tu, nak sebi kereta, tiba-tiba mai sembahyang tarawih. Malam ni kita buat kutipan derma lah untuk anak yatim. Derma lagi. Tu iman. Tuan-tuan, jangan kata malam puasa masjid nak kutip derma. Sekarang pun tuan-tuan kutip derma ni. Sekarang ni tuan-tuan, saya lancarkan tabung pengimarahan masjid. Sebelum puasa saya lancar tabung dah. Kerja saya ni tuan-tuan, saya ceramah melancarkan tabung. Itulah kerja saya. Semalam saya ceramah di Gua Musang, Kelantan. Oh, jauh tuan-tuan. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Macam cerita zaman dulu, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, jumpa angsa putih lompat. Ini cerita dulu-dulu ni. Kerja saya ialah melancarkan kutipan derma. Bagus dapat pahala kat saya. Jadi saya lancarkan kutipan derma untuk tabung pengimarahan masjid. Mana dia tabung? Silalah tuan-tuan, buatlah. Jadi tuan-tuan, bubuhlah banyak mana pun sedekah. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita. Ingat tuan-tuan, saya pergi ceramah di manakah hari tu? Di Kedah. Mereka nak buat mahat tahfiz. Saya tukar lancar tabung. Bila budak-budak tahfiz tu bawa tabung, lalu ke depan mereka, ada seorang pakcik tu tak masuk duit apa, buat bodoh kat tabung. 2 hari lepas tu tuan-tuan, mati pakcik. Jadi kalau siapa rasa nak mati, buat bodoh kat tabung ni tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang yang beriman bila datang bulan Ramadan, dia takkan sia-siakan. Sebab dia tahu dalam bulan Ramadan ni pahala sunat naik jadi pahala wajib. Pahala wajib digandakan 70 kali ganda. Sebab tu dia sayang nak berpindah dengan Ramadan, nak berpisah daripada Ramadan. Orang kita bila Ramadan habis makin tersenyum. 10 hari sebelum raya, tiap-tiap malam pasang lagu raya dah, main mercun siang malam. Nak sangat Ramadan tu berpisah. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah tuan-tuan, bulan Ramadan ni kalau boleh tiap-tiap hari bulan Ramadan pun tak apa. Segala-galanya Tuhan bagikan pahala berlipat kali ganda. Tuan-tuan, jom tahun ni kita ubah. Makcik-makcik, akak-akak, tahun ni kita ubah. Kalau nak buat kuih semprit tu kak oi, sekarang boleh buat. Kalau nak buat kuih baulu ni, sekarang boleh beli dekat RNR, sepah kuih baulu. Kuih putu kacang banyak kak oi. Kalau akak-akak nak lemang, pi tu Jalan Ulu Kelang, 24 jam nak jual lemang. Kalau tuan-tuan nak jumpa dodol, Pak Mak dodol 24 jam duk kacau dodol. Sebab ada orang yang tinggalkan ibadat dalam bulan Ramadan hanya semata-mata nak buat kuih. Tinggal tarawih, tinggal tadarus, tinggal Quran, tinggal berjamaah, tinggal qiyamul lail, hanya semata-mata sebab nak buat kuih. Sedangkan benda tu boleh dapat di tepi jalan. Kuih boleh dapat tepi jalan. Ada orang yang 10 malam terakhir bersesak-sesak di pasar raya nak cari baju raya. Sedangkan baju raya ni tuan-tuan 24 jam boleh dapat. Tambah-tambah di Malaysia ni tuan-tuan, raya tiap-tiap hari. Segala bangsa hari ni beraya kita. Tetapi Ramadan ni tuan-tuan datang cuma setahun sekali. Tu pun tak sempat habis.
Orang yang beriman tuan-tuan, dia jadikan Ramadan ini bulan untuk dia tambahkan iman dia. Sebab tu kalau boleh masjid kita ni tuan-tuan, bulan Ramadan ni terus tutup. Tapi sayang tak tutup pula, aircon ada pula, mai pupuk mai tidur pula. CCTV pun mahal, dia buat lari CCTV jenuh kita tuan. Kita ingat CCTV ni boleh rakam orang. Tak, dia buat lari CCTV tu. Apa cerita tuan-tuan? Kita buat penyembur padam api, hak bomba tu. Dengan hak bomba tu dia buat lari sekali. Tu macam mana tak kunci masjid? Jadi tuan-tuan, jom kita tambahkan iman dalam bulan Ramadan ni. Makanan banyak, tapi Tuhan tak bagi makan sebab belum masuk time. Maghrib sekali lagi hang makan. Iman. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita letih, tambah orang perempuan bangun pagi-pagi pukul 3:30 bangun dah, sediakan sarapan, sahur. Saat lagi pagi pi hantar anak rumah pengasuh, pi kerja pejabat, balik pukul 4:30 pi pasar Ramadan. Kadang-kadang bawa lauk semua tu, laki duduk dalam kereta, duduk tunggu kereta, parking tak ada. Yang bersabung nyawa beli lauk tu isteri. Suami senang duduk dalam kereta, tak ada parking lah. Hampir abang jaga kereta, parking tak ada. Isteri ni duduk bersabung nyawa, 5 bungkus kanan, 5 bungkus kiri. Hoi ya hoi, duduk jalan. Suami relax, duduk dengar Aku Dia dan lagu klasik, radio klasik. Balik sekali lagi dia usung lawak balik ke dalam. Kadang-kadang tuan-tuan, tudung tak ada buka, baju tak ada buka, kain je buka. Nak pergi beli ayam tu. Kadang-kadang tuan-tuan, baju buka, tudung tak buka, kain buka, tinggal tudung saja pergi ke dapur. Itulah orang perempuan punya letih. Kadang-kadang dah siap orang, dah bang, dah maghrib, anak nak yang itu, suami nak yang ini. Perangai orang kita ni tuan-tuan, dia suka tanya benda yang tak ada. Ikan goreng ada, temenung ada, sayang ada, telung ada. Dia tanya juga, sampai mana? 5 jenis lauk ada. Tak, dia tanya tak ada. Isteri ni sabar, pergi tumbuk sampai menitik air mata jatuh lah lesung. Ingat dia seorang, bosan. Sabarlah kau. Lawak macam mana? Allah Ta'ala uji kita. Sebab tu mari kita tambahkan iman. Kalau tuan-tuan enjoy dengan iman ni tuan-tuan, nikmatnya sangat bagus. Sebab tu saya kata tadi, siapa yang sabar dengan ujian, Allah Ta'ala akan bagi nikmat yang sangat bagus pada pengakhiran dia. Kesudahan pada ujian adalah kenikmatan. Inna ma'al usri yusra. Sabar banyak-banyak. Ada saja ujian yang sampai kepada kita, adalah benda lain Tuhan nak bagi pada kita. Sebab tu ya abang-abang, akak-akak, jangan mengeluh bila datang ujian. Sabar banyak-banyak. Jangan kecewa bila tak dapat. Sabar banyak-banyak, Tuhan nak ganti kot lain. Jangan mengeluh bila kita hilang satu benda. InsyaAllah Allah ganti benda yang lain, yang lebih baik daripada benda itu. Yang kedua tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala sediakan amalan yang banyak untuk kita, yang tak ada dalam bulan lain. Bermula daripada puasa wajib. Bulan lain tak wajib, bulan ni je wajib, bulan Ramadan. Dia mari pula semayang tarawih. Bulan ni je ada, bulan lain tak ada. Jangan tuan-tuan duk buat bulan Syaban pula tarawih. Tak sabar Ustaz, tunggu lambat hari kata 3-4 hari lambat. Kok mati Ustaz. Tu kami cadang malam esok nak start dah tarawih. Dah bincang pengurusi dah, dia pun setuju Ustaz. Oh sudah tuan-tuan. Dengan pengurusi kena pecat sekali tuan-tuan. Nak dapat tarawih bulan Ramadan je. Yang kita duk berkira 20 ke 8, 8 ke 20 ke jadah apa? Boleh kita ambil 8 20, 8 8 20. Lagi ada hati kamla tu. 20 20 8 20 28 cantik tu. Oh sudah tuan-tuan. Orang cerita ni.
Kalaulah tiap-tiap bulan tu ada tarawih, tuan-tuan buat 8 pun tak apa. Tapi tarawih cuma datang setahun sekali. Tu salah berkira sangat. Tak. Nak tanya ni, hak Nabi buat 8 ke Nabi buat 20? Kami ikut Nabi. Tu ya. Tadi abang buka puasa di mana? Buka puasa di rumah. Makan apa? Dia rumah beli sayang keladi lah apalah. Temenung ada, daging masak hitam ada, tembikai, lejikang. Oi. Abang tak mau buka puasa macam Nabi ya? Nabi buka puasa kurma dengan ayak. Dak apa? Oh, bab hak 8 hang ikut Nabi. Bab mata kedara hang ikut siapa? Awak tak ikut Nabi. Nabi makan kurma, Nabi minum ayak buka puasa. Bab tang kita tuan-tuan, lauk penuh meja. Tak cukup meja dapur, wak main meja depan. Extra table. Tang situ hang ikut Nabi pula. Dah ustaz, semayang dengan makan, semayang ibadat, makan tak ibadat ustaz. Oh, dia jawab kat situ pula. Artinya dia abang nak buat apa? 8. Saya 8, Nabi buat 8. Abang pernah tengok tak? Nabi buat 8 tu berapa jam? Berapa surah 8 rakaat tu berapa surah? Abang buat 8 rakaat 10 minit. Nabi Muhammad sampai bengkak kaki. Punya lama ya. Dak apa pula ni. Kita hanya ikut tang situ. Abang dengan Nabi, dengan Umar Al-Khattab dengan Nabi, mana rapik? Abang rapik dengan Nabi ke Umar rapik dengan Nabi? Umar dia sahabat, dia pak mertua. Umar buat 20 bang. Ada sahabat buat 39 bang. Ada sahabat buat 60 bang. Kalau abang nak kata depa ni tak betul, kalau Umar masih hidup, abang pergi cakap dekat dia, anta bid'ah ya Umar. Dia cepak bisu abang tu. Dia tak ada hak nak buat-buat, bukannya ada tertentu dia. Kalaulah semayang ni tiap-tiap malam boleh buat sepanjang setahun, tuan-tuan nak buat berapa buat? Tanya, abang nak buat sikit ni, nak balik rumah nak buat apa? Nak tengok Ustaz Madi dah habis. Nak balik rumah nak buat apa? Kalau balik rumah abang pergi semayang, tak apa. Ni abang balik rumah tengok tali besen. Tengok tali besen dengan semayang, mana bagus? Abang balik rumah pergi tengok cerita Ustaz Adam. Tengok Ustaz Adam dalam TV tu dengan semayang tarawih, mana bagus? Bagus semayang. Dapat salat. Lah. Saya bukannya apa, saya masjid lepa tu. Apa? Dah lepa pasal selawat. Mana? Tu yang saya tak mau. Awak. Ya, mana ada selawat main mana lah. Salah selawat tu. Dah Nabi tak buat. Tak salah lah tanya dia. Nabi tak buat salah. Ada hadis melarang buat? Tak ada, tapi dia buat lembek tengkok lagu tu. Yang salahnya kalau abang tu duduk berbalas selawat dalam semayang. Faham tak makna semayang tu apa? Bermula daripada takbiratul ihram disudahi dengan salam. Tu makna semayang. Habis salam tak ada apa lah, terpulang ke hang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Minum ayak pun boleh, dahaga. Yang tak boleh minum ayak tengah semayang. Bohlam poket imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bustro. Dia kata makmum kan nampak? Tak nampak kata CCTV kat depan hang tu. Tak nampak jadah apa? Yang salahnya minum tengah semayang.
Serupalah dengan selawat. Yang tak bolehnya berbalas-balas selawat tengah sembahyang. Habis salam balun. Nak diam pun tak apa, nak selawat pun tak apa, nak zikir pun tak apa, nak baca Quran pun tak apa. Yang salahnya tengah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tok Bilal sambung. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Makmum pendengar. Wa ni'matun wa rahmah. Oh, sudah tuan-tuan. Ni sembahyang jenis apa pula ni? Itulah tak betul. Habis-habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, diam. Tak ada selawat ke? Sini tak buat. Tak apa. Tak salah tak buat. Bukannya salah. Habis-habis sembahyang, Allahumma salli ala Muhammad. Oh, sini ada selawat no. Saja daripada duduk menong buat selawat. Tosahlah petikai benda-benda khilafiyah. Banyak benda lain lagi yang boleh petikai. Dah bila mari bulan Ramadan, yang itulah duk bangkit terbit. Letih kita tuan-tuan. Bulan Ramadan adalah bulan ibadat, bukan bulan biasa-biasa. Bulan Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Tapi sayang tuan-tuan, masa ceramah ramai, masa tarawih ramai, masa tadarus 4 grup. 40 orang Satu grup 10, 4 grup 40. Tapi tahun ni kurang tak? 4 orang mati. Tinggal 36 orang lah. Tu baru ni setiausaha umum lah, siapa nak masuk. Tak ada siapa bagi nama hak tu. Lah, ni ada guna televisen ni. Ada tuan-tuan ni televisen. Televisen ni ada guna. Bukan susah nak bagi orang baca Quran. Pengurusi masjid bangun selepas sembahyang Isyak, sebelum tarawih. Terima kasih pada semua jemaah yang datang untuk tarawih pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini selepas tarawih kita akan membaca Al-Quran beramai-ramai. Oh, apa pula baca Quran ramai-ramai? Oh, hak jenis malam baca mula bisin. Jadi kita akan baca malam ni surah Al-Waqi'ah. Dan surah Al-Waqi'ah akan disiarkan melalui televisyen di dalam masjid. Habis salam, habis baca doa, Tok Imam baca Al-Waqi'ah, semua makmum ikut skrin. Satu malam satu muka, satu malam satu muka, satu malam satu muka. Habis satu muka balik. Semua dapat. Bukannya susah. Tok Imam umum pula, malam ni kita akan baca surah Al-Mulk. Kelebihan membaca Al-Mulk ialah malam besok kita akan baca pula surah Al-Waqi'ah. Kelebihan membaca Al-Waqi'ah ialah, jadi datanglah ramai-ramai untuk kita dapat keberkatan daripada suratul Waqi'ah. Yang tak reti baca pun tunggu. Duk tukumak kami baca. Hang baca apa saja, aku tak nampak dah. Tak nampak apa, hang tak reti baca. Dia tak lari ya tuan-tuan. Kalau masuk tim tadarus, tobat lahum dia lari. Sebab hak masuk tim semua pandai. Mai hak tak pandai, tim hak pandai dia marah. Mai pula dah. Lambat habis. Oh, nampak ada bunyi tu lambat habis. Tu yang orang tak nak masuk. Sekarang kita buat masuk secara sukarela. Tak usah baca panjang-panjang, satu muka je satu malam. Rupa-rupanya dia kata, oh senang baca Quran. Tambah-tambah ustaz tu pula bila sampai satu ayat, tuan-tuan cuba tengok ayat tu. Ayat tu tulis hamzah wasal, ada hamzah itia. Bacaan dia itia. Tuan-tuan tak boleh baca itia, dia kena baca itia. Oh, tulis itia, baca itia. Oh, satu malam ada satu benda yang dia dapat. Malam besok dia bawa anak dia, malam besok dia bawa isteri dia, malam besok dia ajak jiran dia tuan-tuan. Sampai habis penuh masjid. Daripada jalan orang nampak penuh sampai ke belakang.
Walaupun malam dah 20 Ramadan, makmum penuh ke belakang lagi. Depa nampak daripada luar. Rupa-rupanya tuan-tuan depan kosong. Tiap-tiap malam renjak belakang. Pasal nak tunjuk kat orang luar kami ramai. Nampak benar nipunya tuan-tuan. Jadi ini jawatan kuasa kena kreatif. Macam mana nak menjadikan orang sayang pada masjid. Ambil fadilat daripada tarawih, fadilat daripada tadarus. Kebijaksanaan kita. Ni bulan Ramadan ni. Cuba cari jalan tuan-tuan. Macam mana nak bagi orang mari subuh-subuh. Saya dah buat di sekolah saya masuk tahun yang ke-13. Tiap-tiap pagi subuh kami buat qiyamul lail. Setiap pagi. Dan saya peruntukkan untuk 300 sampai 400 orang bersahur setiap pagi. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak jimat duit bersahur, pilah sekolah saya. Habis sahur mai kerja Penang balik. InsyaAllah jimat belanja sahur. Betul macam mana ustaz? Pulanglah tuan-tuan. Setiap pagi pukul 4 kami qiyamul lail. Habis pukul 5. Pukul 5 pi balai lintang. Satu untuk perempuan, satu untuk lelaki. Stesen makan. Orang lelaki dalam 10 orang, saya habis. Lepas tu perempuan ambil pula. Perempuan yang ramai 200 lebih. Itulah biasalah tuan-tuan. Perempuan tak mana juara tuan-tuan. Membawang pun mereka juara lah. La ilaha illallah. 13 tahun saya buat. Dan ini masuk kali kedua. Sahabat saya Ustaz Mukhtar tak jadi imam. Dia meninggal tahun lepas. Sebulan sebelum Ramadan. Tahun ini Ramadan kedua tak ada dia. Kalau tidak tuan-tuan, tiap-tiap Ramadan dia jadi imam. 3.30 dia dah zikir. Pukul 4 pagi semayang setiap malam. Mula-mula dulu saya buat macam ini. Tarawih 10 rakaat. Lepas isyak. Saya simpan pukul 4. Tarawih 10 rakaat lagi pukul 4. 5-6 tahun lepas itu, ustaz kita buat 8 sudahlah, kami tak larat. Malam sekali lagi kita tahajud. Boleh? Lah pula lain pula ustaz. Buat 8 sikit sangat ustaz kita buat 20 lepas isyak. Hak pukul 4 tu kita buat tahajud. Boleh, saya ikut. Hak nak sembahyang tuan-tuan saya tidur orang kata. Asalnya tuan-tuan 8 orang je saya buat. Sekarang bermula besok hari Khamis, orang Singapura akan datang. Mereka ambil 8 pintu. 16 orang Singapura. Orang Selangor mai, orang Johor mai. Yang tak mai orang sini. Nak faham? Tak faham sudah. Tak. Beratus orang tuan-tuan. Kalaulah masjid tuan-tuan ni boleh buat setiap malam qiyamul lail. Lama-lama nasi kandar hantar sponsor sahur. Nasi kandar sana hantar sponsor sahur. Orang kaya sini sponsor sahur. Orang sana share buat sahur. Lama-lama tuan-tuan jadi seronok bulan Ramadan sebab dia adalah bulan ibadah. Cari jalan tuan-tuan. Macam mana nak bagi orang hidupkan. Masjid tuan-tuan ni cantik dah. Kapet tebal. Cantik dah ni. Setengah masjid tuan-tuan Allah. Kapet tinggal guni. Keras. Bila sujud tu kita ingat Allah. Lupa. Menjerit lutut ni. Aduh. Bunyi aduh. Yang ni saya jumpa di Teluk Intan. Aduh. Wah sudah apa hai dia ni. Habis-habis sembahyang tanya apa siapa? Gaul. Oh patutlah. Dia selak kain pelekat dia tuan-tuan. Besar ni bengkak-bengkak tahu. Dah tahu gaul yang abang sembahyang duduk siapa duduk tak kursi. Dia kacau. Aduh. Usiku dia tak lagi tu. Mana boleh sebut aduh. Duk atas kursi lah abang oi dah gaul. Siput duk makan udang duk balon. Aduh. Tak tahulah macam-macam jenis manusia ni tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ni ada kapet cantik lah bagus. Aircon lagi. Apa lagi tak main masjid?
Jawatan kuasa dah buat elok. Aircon dulu hangat, alasan tak main hangat, tak mayang masjid. Nah, tak tahan, peluk peluk. Bulan depan pasang aircon. Masjid kita ada aircon, tak main. Main dah malam, tak tahan, sejuk. Panas tak tahan, sejuk tak tahan. Apa jenis? Neraka tahan neraka. Kita dah buat elok dah. Masjid elok, tandas elok. Jawatan kuasa kena buat dah, tandas. Ayak bagi cukup, tangki ayak bagi ada. Wah, ramai. Sekolah saya ada 126 tandas, tuan-tuan. Nak bagi orang senang, jenuh pilih jamban. Yang ni. Lelah tak masuk, terus masuknya. Ini pintu tak ada selak, tandas tak ada pintu. Tak ada selak boleh maaf lagi, pintu tak ada. Pintu duk menyandak kat luar. Dia usung pintu tu buat masuk dalam jamban. Pelekat elok-elok, selak tak ada apa tak ada, lalas dia menyandak kat pintu. Sampai kencing sampai menyandak. Awaknya seksa sangat ni, kata dia. Jawatan kuasa kena buat lah. Tak ada masalah apa dah. Sempoi semua. Makan kami bagi apa kau bagi? Ustaz, jenis tak mau kat ustaz. Tu saya kira dia. Jawatan kuasa buat yang terbaik dah. Tu yang saya tengok tadi. Tabung pengimarahan masjid ni. Tuan-tuan bagi depa. Masjid hak aktif, masjid hak bagus bagi. Supaya pahala berjalan. Mai tuan-tuan nak bagi makmum supaya tak lari. Saya semalam daripada Ipoh pergi Gua Musang tu berapa jam tuan-tuan. Naik kot ke Meran, turun pula. Oh, jauh. Dah badan tak apa sihat. Nak pi daripada Gua Musang ke Feda Aring tu pula, Allah. Tapi bila saya sampai di Feda Aring tu tuan-tuan, tengok manusia punya lah ramai, hilang penat saya. Hak berdiri, hak mencangkung, hak duduk atas kursi, yang duduk atas motor, yang duduk atas lantai, atas tanah semua lah. Penat tu hilang. Jadi semangat pula nak ceramah. Pukul 11 pun habis. Start pukul 8.50. Pasal apa? Pasal ramai. Bila dah ramai tuan-tuan, cabaran pada saya. Apa dia cabaran? Macam mana nak bagi mereka ni jangan balik selagi mana belum habis ceramah. Nak bagi budak-budak diam, jangan bising selagi belum habis ceramah. Nak bagi mereka ni jangan bercakap selagi belum habis ceramah. Maka saya kena bijak supaya mereka ni tunggu 2 jam tanpa bangun. Walaupun ada kata tadi nak terkencing, duk cuek kawan sebelah, nak pergi tandas, lalah tak pi. Kawan tanya, kata nak pergi tandas, dah buang dah. Buang ke mana? Pakai pampers. Astaghfirullahalazim. Hari ni nak dengar ceramah pakai pampers tu, tuan-tuan. Selama roh, ingat buat apa? Rupa duk buang dalam jamban bergerak. Maka saya kena kreatif. Nak bagi makmum ni, nak bagi jemaah ni jangan lari. Bagaimana kreatif? Kadang-kadang saya menyanyi. Malah ni tak menyanyi dalam masjid. Nak menyanyi buat padang. Kadang-kadang saya buat melawak. Lama-lama tak sedang 2 jam. Begitulah imam. Nak bagi makmum ni melekat dekat situ. Apa kena buat? Nombor 1, speaker kena baik. Speaker tu kena buat baik. Duit masjid ada, beli amplifier baru. Mahal sikit pun tak apa. Buat grill, orang tak curi. Ni kadang-kadang M dia tu Allah. Wayar putih pun ada, wayar kerik tikus ada. Yang spring dalam dia pun longgang. Tengah-tengah semayang tarawih ni, Bilal pergi betul-betul masuk balik Bilal. Allahu Akbar. Cik baik aku ada. Subhanallah. Kena pula humming tu tuan-tuan betul-betul bawah jemaah, bawah makmum. Punya kuat. Pekak makmum. Besok pergi pakai ENT. Pasal apa ni doktor tanya, mayang bawah speaker. Imam tu sujud, humming,
terkejut tuan-tuan. Lah. Tuan-tuan tahu lah, hak semayang di Mekah tu imam dia baca taklah sedap tara mana pun. Sengau aja pun. Sengau ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa ya tuan. Ar-Rahmanir Rahim. Tak sedap tara mana pun. Kalau sedap depa jadi johan antarabangsa. Ni hak johan antarabangsa orang Malaysia tidak tahu. Tak Malaysia, Thailand. Tak Thailand, Indonesia. Tak Indonesia, Iran. Maknanya orang Malaysia baca bagus. Habis tu hak sedap tu tang mana? Tang speaker. Speaker mereka tu lah main peranan. Bang mereka tu tang speaker. Cuba Tok Bilal tuan-tuan bang di Mekah ya. Mesti sedap punya. Mana punya orang ni? Speaker tu dengan dengung dia, dengan apa semua. Serupalah dengan masjid kita ni. Sak bunyi, sak tak bunyi, orang lari balik entah. Jadi bagi sedap speaker. Yang kedua imam tadi bagi sedap. Ni kan duk kira dia. Minta maaf imam ni tak ada apa ni di Afrika ni. Saya pergi sembahyang masjid, sembahyang tarawih 2 rakaat tuan-tuan. Dua saf. 2 saf sembahyang tarawih malam ketiga. Terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut macam ni. Depa ni tarawih, depa tahu dak puasa ni. Saya pun masuk, Allahu akbar. Masuk dengar tu imam baca, patutlah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Sudah tuan-tuan. Bila lah nak habis ni, duk ulang-ulang pula ayat ni. Ayat tu kalau dia terus tak apa, dia ulang balik. Innal ladzina amanu allazi ulang pula dah tuan-tuan. Habis-habis 2 rakaat saya siku kawan saya. Belah. Sebelum saya siku, berapa ramai orang kena siku tuan-tuan. Tu yang tinggal 2 sah. Jadi imam kena kreatif. Macam mana nak bagi makmum tunggu sampai habis. Rakaat pertama 2 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Masuk 3-4 lain pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Makcik Leha tu buka langsir tu. Dah kahwin ke belum? Nampak tak? Kak Leha janda pula. Janda muda nama Kak Jan, janda tua nama Jentu. Masuk rakaat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tak sedar pun habis 1 jam setengah. Masuk rakaat keempat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun baca ayat pendek inna a'tayna qul huwallah, lantaklah tuan-tuan. Dia akan melekat dalam jiwa kita. Sebab bacaan tu menyentuh dalam hati kita. Inilah dia bulan Ramadan. Bulan ibadat. Allah gandakan berkali-kali ganda. Sehinggalah kepada kita ni tuan-tuan, Allah ampunkan dosa. Ni dia bulan keampunan. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Bergembiralah tuan-tuan semua. Pintu syurga ternganga untuk kita sekarang. Pintu syurga terbuka untuk kita sekarang. Untuk siapa? Orang yang bertaubat. Dan peluang nak bertaubat depan mata tuan-tuan. Ada anak yatim depan mata kita. Dan bersyukur pada Allah, kita di Malaysia ni anak yatim sangat terbela. Saya ni anak yatim bermula tahun 73. Saya dah jadi yatim. Umur saya 8 bulan jadi yatim dah. Bapa saya aksiden. Meninggal masa umur 36. Saya umur 8 bulan.
Seingat saya lah tuan-tuan, waktu saya jadi yatim dulu, tak ada siapa bawa saya buka puasa di hotel. Tak ada siapa ambil saya pergi Maidin Mall tu, pilih songkok, baju Melayu, kasut. Tak ada siapa orang main hantar di rumah saya makan buka puasa ke apa. Pandai-pandai mak saya lah cari makan, buat makan untuk kami 7 beradik makan. Yang sulung 12 tahun, yang kecil 8 bulan. Sampailah umur 7-8 tahun saya tuan-tuan. Seingat saya lah tak ada. Tapi hari ni siapa jadi yatim? Untung. Tuan-tuan pergi rumah anak yatim, nak cari satu malam buka puasa dengan mereka, bulan puasa. Tahun ini cikgu dia cakap minta maaf Tuan Haji, penuh. Takkan tak ada boleh selit satu malam kot, minta maaf Tuan Haji, penuh Tuan Haji. Tiap-tiap malam orang sponsor Tuan Haji. Takkan tak ada boleh selit. Selit pun tak boleh, celah pun tak boleh. Tu bila yang boleh tak? Bila lah, bila boleh tahun depan Tuan Haji kosong banyak. Tahun depan penuh. Hebat anak yatim. Bah persiaran main sewa khas bawa anak yatim sebab ada orang kaya nak sponsor pergi beli baju raya. Orang kaya buat pengumuman dalam bas, anak-anak semua hari ni pak cik belanja untuk anak-anak beraya semua. Yeay, seronok budak-budak tu. Cikgu anak-anak yatim tu pula kata apa? Katakan terima kasih, kata dia. Tak pernah faham, tak faham sudah. Hari ni ada orang belanja kita. Oi, subhanallah. Yang jaga dia pula Haji Bakhil. Tuan yang sponsor tu kata apa? Anak-anak, malam ni pak cik belanja. Pilihlah songkok ke baju ke, pilih pak cik bayar. Tapi ingat ya, tak lebih seorang RM20. Nganga budak-budak yatim tu tuan-tuan. Anak yatim ni asal habis buka puasa dapat goodies, asal je dapat hamper, baju Melayu, songkok, baju Melayu, sampin, kasut. Cuba tuan-tuan tengok anak yang tak yatim, baju raya dia berapa pasang? Anak tuan-tuan berapa pasang baju raya? 2 pasang. Tu yang anak tanya kat mak, mak bila pak nak mati? Yang mana faham? Tak faham sudah. Bila yatim dia dapat banyak, bila tak yatim dia dapat sikit. Bagus sungguh tuan-tuan ni. Pahala besar, Allah hapuskan dosa tuan-tuan. Tuan-tuan, ni bulan Ramadan ni, cara nak hapus dosa apa? Tadi saya sebut sedekah. Shot yang ketiga, sedekah. Ambil manfaat. Orang buka puasa dengan buah kurma kita, dapat pahala kita. Kalaulah kita buat macam dulu balik tuan-tuan, puasa seronok kita. Tahun 70-an, tahun 80-an dulu, mana ada pasar Ramadan kalau tuan-tuan ingat. Hak lapis-lapis muda ni tak ingat. Mereka lahir-lahir dah ada pasar Ramadan dah. Kita hak tua-tua ni tuan-tuan, dulu mana nak ada pasar Ramadan. Habis-habis kuat pasal Ramadan, orang duk jual air ketui. Belum niaga tepi jalan, gergaji satu, kotak air satu. Abu kayu papan satu. Potong, lumur dengan papan, bungkus dengan surat khabang. Boh atas seat belakang. Naik sikap pak kita. Balik-balik rumah, cair tinggal setengah. Tu zaman dulu. Tapi seronok. Bila buka puasa di masjid, masing-masing bawa lauk. Sepakat kita dulu. Kak Leha bawa buah Melaka, Kak Nak bawa buah Perak, Kak Tipah bawa buah Pulau Pinang. Loh, segala buah mai. Haji Bidin bawa nasi, Haji Mat bawa sayur, Haji Dollah bawa kopi O, Haji Osman bawa mangkuk tingkat, mangkuk siang tapi kosong. Ringan bawa pergi masjid. Ya herannya bila balik mangkuk tu jadi berat balik. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tu nama dia Osman Tapau tuan. Kerja dia bungkus buat balik dia. Nama kata nak sedekah ada juga, yang dia tahu buat balik dia. Tapi masa tu seronok. Aircon tak ada masjid. Mana ada masjid ada aircon tu, bak lahum tak ada. Tapi seronok. Duk bunyi kalok. Kampung saya sebut kalok, kampung tuan-tuan ni sebut beduk. Gong. Sebut gong tu Allah.
Kita budak-budak ni minta kat pakcik, saya nak buat. Dia ajar pula. Ni maghrib, ingat, lah kali 3. Tong 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 3 maghrib. Makcik hak di rumah tu, maghrib. Sehari hak penutup tempat isyak. Sampai macam tu punya seronok. Pasal apa seronok zaman tu? Sebab zaman tu orang Melayu tak berpecah belah. Orang Islam tak berpecah belah. Tu yang seronok. Sekarang tak seronok. Tu imam jadi imam, dia tanya pula, imam belah mana? Buat moral pun tanya, siapa buat moral? Dia malah. Siapa imam? Dia malah di masjid lain. Siapa ceramah lah ni? Ustaz Kazim malah dia malah. Orang tanya saya, ustaz belah mana? Saya kata boleh belah. Ustaz ada parti ya? Ada parti terpawai. Dalam masjid nak kira belah-belah ni apa? Jom kita puasa macam dulu-dulu, tuan-tuan, seronok. Hak budak-budak seronok, orang tua seronok. Bulan untuk menghapuskan dosa, bukan bulan menambahkan dosa. Banyak orang boleh sedekah buka puasa, tapi dia tak boleh sembahyang. Banyak. Dia tengok 400 orang buka puasa di masjid, dia bagi kurma dengan moral. Dia duduk dalam kereta tepi jalan. Pukul 7.25 duduk tunggu. Dia kata kat isteri dia, ramai duduk makan kita punya. 400 orang ada tu lihat. Ramai abang kan? Ramai. 400 pahala tu main kat kita. Tu yang abang tak puasa kan ni? Astagfirullahaladzim. Dia ni sewel ke apa tu? Jenis apa ni? Kemuncak daripada Ramadan ni apa tuan-tuan? La'allakum tattaqun. Cantik betul tuan-tuan. Allah buka syurga untuk kita sebab kita dah jadi orang bertakwa. Inilah bulan Ramadan. Lah sekali jadi bertakwa. Pasal apa bertakwa? Mata jadi baik. Tak tengok dah benda haram ni. Ambil pengajaran daripada kisah Rasulullah. Tak tengok orang-orang duk telanjang dekat Kaabah tu. Tak tengok lari ni. Inilah kata takwa. Nabi Muhammad lari ni atas Hira tu. Pasal tak tahan tengok orang buat kotak. Kalau tuan-tuan duk suka lagi duk tengok orang telanjang tuan-tuan, belum lagi tahap takwa. Sebaik masjid kita ni jauh pada pantai. Kalau lah masjid kita sebelah depan tu pantai, dengan tu imam duk teropong. Ni buat mana ni? Rasa Perancis ni. Tok Bilal juga Perancis apa? Rusia. Astagfirullahalazim. Ni bukan imam sini lah, ni di Afrika ni. Sebab tu Allah Ta'ala ni baik dengan kita. Jadi jangan tuan-tuan faham pula, saya pun nak tiru Rasulullah Ustaz, saya dah pun nak khalwat. Nak pergi gua mana? Gua Tempurung. Tak mau balik pergi gua Tempurung. Tak payahlah tuan-tuan duk khalwat di gua Tempurung, gua Musang ke apa, tak payah dah. Khalwat saja di rumah. Bertahanus saja dalam masjid. Jaga mata, jangan tengok benda haram. Jaga telinga, jangan duk dengar benda haram. Jaga lidah, jangan duk bercakap benda haram. Mata boleh kita kontrol tuan-tuan, telinga boleh kita kontrol. Yang ni yang paling Nabi takut, lidah. Tu yang Nabi sebut berapa ramai orang yang puasa tapi dia dapat lapar dan dahaga. Tak ada pahala. Salah satu sebab apa? Lidah. Lidah kerana sombong. Beli pasar Ramadan lauk, beli masin, bodoh. Tak erti nak masak, nak meniaga, bodoh. Habis. Bila tuan-tuan pandang, tuan-tuan lagi pandai daripada dia, habis. Boleh tak? Kalau beli lauk masin lah mama. Ya Allah, saya tak rasa pula abang, saya puasa. Abang pun lagi tak rasa. Dah, boleh tak macam tu ya? Jangan pula, oi mama, ini bodoh Ustaz. Masin gila ni. Kalau macam ni abang boleh masak. Jangan cakap macam itu. Yang tu yang saya sebut tadi, nama dia As-Sarsarun. Neraka ni. Mai datang masjid, tu imam slow. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Duk maki di luar tu. Aku boleh jadi imam. Apa? Tak bunyi apa? Tapi komplain. Banyak cakap hang jadi imam. Aku boleh, tapi depa tak mau. Hari tu aku jadi imam lah. Hang jadi imam bila aku tak nak tengok? Zuhur. Aku boleh. Memang boleh, tak bunyi apa. Bak nak komplain nombor 1. Sabarlah. Agak-agak rasa-rasa kalau aku duduk tang sini, aku ngumpat dia, habis aku sembahyang di rumah. Sebab kadang-kadang mulut kita nak cakap. Tok Bilal, dia mikrofon ni pecah speaker. Jenis tak pernah dapat mikrofon ke apa tau. Allahumma salli ala Muhammad. Berasap dalam. Pengusi kata, hang lah kuat sangat. Pelan-pelan dah, Tuhan bukan peka. Dia kuat sungguh tuan-tuan. Dia semangat berlawan dengan masjid depan tu. Masjid Jalan Baru. Jalan Baru talar masjid kat kita, speaker dia. Tengah duk semayang tu, Tok Bilal duk jawab, tak apa, tunggu aku lepas ni pula. Fadlan min Allah. Letup. Semangat lebih. Bila semangat lebih, tak jadi takwa. Dia jadi main-main. Fadlan min Allah ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Nampak budak-budak ni, dua orang ni masuk ni. Yang ni tukar jawab ni. Allahumma salli ala Muhammad wa bina wa dhurina wa maulina Muhammad. Budak-budak ni jawab. Bila Nabi. Nampak. Geng dia belah sana jawab. Lambat lagi. Dia tak seronok semayang bila dah main-main. Dia tak ada takwa. Sebab tu tuan-tuan, jaga mata, jaga tangan, jaga lidah. Tapi hati ni tak daya. Hati tak daya tuan-tuan. Sebab hati tak boleh diam. Ni lah ni, saya seorang je bercakap. Tuan-tuan semua diam. Tapi hati tuan-tuan semua bercakap. Mulut diam, hati bercakap tak? Cakap. Ada hak bercakap. 9.20 bila Nabi. Hati bercakap. Apa ceramah KJ Batik? Mungkin jumpa. Apa? Hak makcik pula cakap apa? Dalam TV putih. Putih hitam. Nak buat macam mana tuan-tuan hati? Hati tak boleh kontrol. Sebab tu jangan lafazkan apa yang tersimpan dalam hati. Biarlah hati tu simpan dalam. Manusia tak boleh diam. Manusia hanya diam hatinya bila dia mati. Yang lain-lain tu jagalah. Kita boleh jaga tuan-tuan. Kita boleh jaga supaya kita ni jadi orang bertakwa. Bila kita orang bertakwa, insya-Allah Allah Ta'ala sebutkan 5 ciri orang bertakwa. Allazina yunfiquna fis sarra wad darra wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah ciri orang bertakwa. Orang yang menafkahkan hartanya ketika dia seronok, dia senang. Orang yang menafkahkan hartanya ketika dia susah, dia sedih. Orang yang menahan marah dalam hati. Orang yang memaafkan orang lain. Dan orang yang berbuat kebajikan. Orang inilah orang bertakwa. Mudah-mudahan tuan-tuan, bulan Ramadan berakhir nanti, kita lahir nanti, kita jadi orang bertakwa. Ada 5 sifat dalam diri kita. Apa dia sifat pertama? Aku mampu bersedekah waktu aku seronok. Yang kedua, aku mampu bersedekah waktu aku susah. Tak faham Ustaz, bersedekah waktu susah. Saya tak faham Ustaz. Ni nama dia ayak mineral. Ni nama dia ayak mineral. Anak makcik demam. Seminggu lah. Tak kebah-kebah. Tuan-tuan ambil ayak ni. Awak main jumpa Tok Imam. Mam, tolonglah baca doa. Anak saya demam. Saya susah hati lah.
Duduk menangis. Imam tanya, dah tukar nama dah? Ahmad Al-Baq tukar dah? Dah lah. Ahmad Al-Baq wal pintu lagi dah tukar dah. Duduk menangis juga. Saya susah hati. Imam pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim min kulli syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Dia baca 7 kali. Pi bagi dia minum, lumuk kat badan dia, jelum kat kepala dia dengan kentola ke apa kan, insya-Allah legalah anak hang dengan izin Allah. Makcik tadi ambil ayat ni, boh lembek. Adakah makcik tu balik? Makcik tu tak balik saja. Dia buat keluar sampul surat. Imam sedekah kat imam. Imam kata, "Dak. Saya tak jual, dak. Saya sedekah." Dah dipaksa apa nak dibuat? Dia kata tu imam. Tuan-tuan, itulah perangai orang kita. Bila susah sakit, dia boleh sedekah kat tu imam tu pula. Tuan-tuan tahu tak kenapa mujarab? Bukan imam tu. Imam tu dia demam, dia pun telan Panadol. Tapi imam tadi dia doa tu, orang tadi sedekah. Sedekah itulah yang menyembuhkan dengan izin Allah. Kita hari ni bila ustaz tu kata, tak apa, saya ikhlas baca doa, alhamdulillah jimat duit makcik. Apa salahnya ambil duit tu buh dalam tabung masjid? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku ya Allah. Sebab tu kalau saya jadi tuan-tuan tadi, saya masuk duit dalam tabung, saya niat, ya Allah, anakku sakit, kau sembuhkanlah dia ya Allah. Niat minta sembuh masalah, sembuh penyakit. Tapi jangan baca doa panjang sangat, budak-budak tu nak berjalan tempat lain. Ni budak buat tabung depan dia, ya Allah, tolonglah ya Allah. Budak tu cakap, "Pakcik ramai ni, cepat rit." Bukannya maksud niat tu waktu tuan-tuan duk derma tu, nawaitu soma ghadi pula pergi duk niat tang situ pula. Maksudnya bila tuan-tuan sedekah tu, simpan dalam hati. Itulah maknanya orang yang bersedekah waktu dia susah. Sifat orang bertakwa. Miskin-miskin pun bersedekah. Yang ketiganya memaafkan orang. Yang ketiganya menahan marah dalam hati. Dia tak marah, tuan-tuan. Relax. Simpan dalam hati. Dia tak luah pun marah. Saya baru ni jumpa satu ustaz kawan saya. Dia kata, "Syekh, kena sabar banyak sebagai penceramah." Saya kata, "Betul. Betul." Pasal apa? Dia ni duduk di Ipoh, pergi ceramah di Pahang. Betul? "Syekh, dia orang bagi ke ana sagu hati, Syekh. 150 ya, Syekh." Saya senyum. Tak apa. Tak apa. Tambang tak cukup tu, tak cukup, letih je. Sampai hati dia orang buat, tak apa. Sabar. Hang baru ceramah 2 tahun. Saya dah ceramah 29 tahun. Saya pernah ceramah di Pahang, saya cakap RM60. Tapi kita bukan cari duit dengan duit. Kita cari pahala nak masuk syurga. Saya kata, hang tak jadi macam saya lagi. Habis-habis ceramah, dia suruh bonet, buka bonet. Dia hadiah pada saya buah nyo. Terima kasih ustaz. Sampai dekat tu, buah nyo saya bayar. Kita bukan macam tu. Kita ni buat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bagi baik pada kita. Hang nak nilai apa? Hang nak cah berapa? 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 nak pergi Pahang. Saya kata, hang sabar. Kita dakwah. Saya naik kapal terbang Ipoh, Penang. Naik pula tuan-tuan Penang satu tempat lagi. Saya tak sebut nama tempat. RM50 dia bagi. Daripada Subang ke Penang, tuan-tuan. Main naik lagi satu flight lagi. RM50. Saya senyum ya. Saya tak pernah mengunguk. Tapi ingat,
Satu hari datang satu makcik, ustaz, makcik dah niat. Apa makcik? Makcik nak bawa ustaz pergi umrah. Telan elio saya. Telan elio saya. Semua perbelanjaan makcik tanggung. Ustaz nak, siapa tak mau makcik? Yang tak mau kahwin dengan makcik. Yang tu saya tak mau pula. Setakat pergi umrah tu siapa pun tak mau, bohong siapa tak mau. Hang nak banding apa rezeki Allah bagi? Percuma duduk atas kapal terbang, tidur 8 jam, letih, ceramah hilang tu tak letih. Oi, Tuhan bagi rehat. Saya kata sabar. Bila hang buat baik, Allah balas dengan kebaikan. Sebab tu saya pegang prinsip senang. Sebab ada orang kata ustaz-ustaz ni menunggang agama, menjual agama. Baru ni tuan-tuan, satu masjid dia panggil satu artis. Masjid panggil artis perempuan nak mengumpul dana. Satu artis tu dia bayar 40,000. Saya tanya jawatankuasa, mahal tu. Tadi murah ni offer sebenar dengan Ramadan. Bola otak hang murah. Apa kejadah hari ni tuan-tuan zaman lah ni. Nak buat konsert jamu amal, makan apa nama, cari dana untuk masjid. Bayar dekat dia saja 40,000. Ustaz ni tuan-tuan. Seorang dia ya. Tak bayar artis, tak bayar apa kebala apa semua, dia seorang saja 10,000 ramai. Tapi bayaran untuk dia 300,500. Sia kat ustaz. Yang ni hangpa kata penunggang agama. Sampai hati tu tuan-tuan cakap penunggang agama. Tapi kita yakin Allah Ta'ala buat baik. Sebab tu saya nak tuan-tuan ni yakin sungguh dengan Tuhan. Saya pergi ceramah di satu surau. Depa ni kutip derma nak bayar apa nama hutang surau. Lagi 30,000 hutang tak habis bayar kat kontraktor. Panggil saya. Saya tanya pasal apa panggil saya ni duk. Saya kata tarikh penuh. Nak. Dia kata kalau ustaz mai ramai. Kutipan banyak. Tak apa, saya pergi. Kita mengadakan ceramah pada malam ini kerana nak mengumpul derma, membayar hutang kontraktor. Dijemput pada Ustaz Kazim melancarkan kutipan derma. Saya sebelum dia naik jemput saya duduk nyembang dengan pengurusi. Pengurusi bagi kat saya sampul surat. Datuk, ni sagu hati ceramah malam ni. Saya kata belum ceramah dah dapat, dah boleh balik ni saya cakap. Tak banyak Datuk, 1,000 aja. Saya bukan letak bayaran, pulang nak bagi obat. Bila naik atas pentas, pengurusi minta saya lancarkan kutipan gimik pelancaran. Naik dia kata tabung sekali. Saya kata pula, mana pula aku nak derma ni, dompet tak bawa. Yang sampul itulah yang saya masuk semua sekali. Sekupang saya tak ambil. Adakah saya miskin? Tak. Kejadian tu berlaku hari Rabu. Hari Khamis ada orang Singapura datang sekolah saya. Punya minat lah, tak tahu nak habaq tuan-tuan. Meleleh air mata ni. Duk tengok muka saya. Teruja. Nak ambil gambar mengketak tangan ni. Teruja. Saya ni biasa je abang. Tak ada. Saya minat sama awak. Saya minat sama awak. Orang Singapura awak-awak je, kamu je. Ustaz, tak ada apa nak bagi ustaz. Ini belanja ustaz. Ustaz buat apa pun buatlah. Nak naik motor ke, bayar minyak, kereta, tol, buanglah. Ambil lah ustaz. Saya pun hantar dia sampai ke depan. Nyembah, ambil gambar, bye-bye, Assalamualaikum. Petang baru saya teringat. Dia bagi sampul. Minta pengurus saya cek. Apa benda dia bagi? Pengurus saya kata, Datuk, dia sedekah 3,000 kat Datuk. Semalam saya sedekah kat masjid 1,000 surau. Hari ni Allah balas 3,000. Jadi abang-abang kalau nak 3,000, masukkan balik 1,000 dalam tabung tadi. Besok insya-Allah 3,000 sampai pada tuan-tuan. Ni nama dia orang yang menyerah diri pada Allah.
Akan ada benda lain yang Tuhan nak bagi lagi. Jangan takut tuan-tuan. Bak sedekah ke, bak semayang ke, bak susah ke, bak sabar ke, balasan untuk orang bertakwa sangat cantik. Sangat cantik. Tuhan nak bagi benda lain selepas itu. Jadi tuan-tuan, selamat menikmati Ramadan. Selamat enjoy dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah yang terbaik. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Selamat masuk dan selamat keluar dalam keadaan bersih. Fitrah sucinya tuan-tuan. Mulai sekarang kita sucikan hati kita. Jangan ada dendam, jangan ada benci sesama kita. Masuk dengan bersih, keluar dengan bersih juga tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini. Panjangkanlah umur kami, berikanlah kesihatan kepada kami. Mudah-mudahan dapat kami beribadah dalam Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah kampung kami ya Allah. Berikanlah kebaikan dan keberkatan pada masjid kami ya Allah. Kau peliharalah negeri dan negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, sudahkanlah kami dalam husnul khatimah. Janganlah kau tamatkan nyawa kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, peliharalah keluarga kami, peliharalah anak-anak kami ya Allah, daripada kerosakan iman, daripada kerosakan akhlak. Ya Allah ya Rahman, berkatilah rezeki kami, berikanlah kebaikan pada rezeki kami. Ya Allah ya Rahman, terimalah segala ibadah kami ya Allah. Mudah-mudahan menjadi benteng kepada kami daripada api neraka-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Bagi sesiapa yang nak sama-sama nak tolong sekolah saya dengan moral, dengan berbuka puasa, bersahur, tuan-tuan bolehlah menderma dengan membeli barang-barang daripada pusat Al-Barakah. Saya tak minta derma, saya buat jualan amal. Jualan itulah yang membantu lebih daripada 800 orang sekarang yang dijangka berbuka puasa, bersahur, berqiyam mulai, menghidupkan pusat pendidikan Al-Barakah pada tahun ini, yang terdiri pada anak-anak yatim, mu'alaf dan fakir miskin, termasuklah warga masjid. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.